dia relax. Akhirnya kemudian dia bawa kertas kemesyuarat Exco, umumkan menubuhkan dana dengan modal awal sebanyak 10 juta untuk bantu perwira-perwira kita yang terkorban atau yang tercedera di Lahad Datu. Itu yang kita buat. Itu yang kita buat. Jadi tuan-tuan, ibu ayah, hadirin dan insya-Allah. Baik. Sampai lagi. Sekarang ni kita nak pergi ke saat ataupun waktu nak buat keputusan. Saya beritahu, saya setiap kali ceramah saya beritahu benda yang sama. Saya beritahu benda yang sama. Tapi sebelum saya masuk part itu, tadi saya terbaca dalam surat khabar di dalam internet. Dia kata, nampaknya 3 tahun bawah Najib, pendapatan isi rumah telah meningkat. Meningkat dan mengatasi walaupun ada kenaikan harga barang dan harga tambang kenderaan dan sebagainya, kenaikan pendapatan rumah meningkat lebih tinggi dan boleh menutup ataupun boleh cover kenaikan harga barang. Ini tadi yang saya baca dalam internet. Betul ke ni tuan-tuan? 3 tahun, betul. Saya tanya tuan-tuan, saya minta sebab banyak sangat data-data ekonomi yang dikeluarkan. Program transformasi negara. Rakyat bertambah kaya. Kita nak tahu benda ni senang je tuan-tuan. Tuan-tuan rakyat, tuan-tuan yang bekerja, orang muda yang bekerja kilang dan sebagainya, semua sini tanya. Kita ada poket. Poket kita, poket kita dekat ujung bulan. Tengah bulan poket. Itu cukup. Bila Najib keluarkan, tuan-tuan bila kerajaan keluarkan data-data unjuran ekonomi, pegang poket tuan-tuan. Tengah bulan ada duit, balance lagi tak dalam poket. Ada duit yang kita boleh simpan setiap bulan. Berapa banyak sangatlah gaji rakyat naik. Jadi ini, saya beritahu tuan-tuan. Ya tuan-tuan, betul. Kita jangan. Ini sebab nanti bila dia keluar, dia datang buat karnival kat sini, kita pun tengok, wah. Betul lah, Najib telah berjaya. Wah, nampaknya negara telah bagus, rakyat semua dah kaya raya, semua rakyat tak ada masalah sebagainya. Kalau Datuk Seri Najib, Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional betul-betul nak suruh rakyat nilaikan pencapaian apa yang dibuat, keluarkan data berapa ramai orang Melayu yang bankrupt, yang blacklist, anak muda yang tak boleh beli rumah. Pasangan muda, keluarkan data berapa ramai pasangan muda yang tak kahwin, yang tak ada anak, tak mampu beli rumah. Ini baru betul kalau nak suruh kita nilaikan. Kalau nak nilaikan, betul ke tidak pencapaian kamu berjaya. Sebab itu, tuan-tuan jangan lupa. Fakta dan datanya masih lagi betul. 40% rakyat Malaysia masih lagi duduk dalam rumah. Pendapatan satu rumah, satu bulan. Kalau suami, isteri, dua-dua kerja pun masih lagi bawah RM1,500 sebulan. 13 juta, 14 juta. E-kasih, tuan-tuan tahu e-kasih? Ini sistem yang dibuat oleh kerajaan. Tandai pula. Taraf garis kemiskinan dia letak apa ratus. E-kasih untuk luar bandar yang miskin rupanya RM1,000. Pandai pula. Dia tukar dekat situ. Luar bandar miskin dia letak RM1,500. Kalau gentleman, kalau nak betul perang dengan rakyat, tukar taraf garis kemiskinan daripada 800 ikut dikasih RM1,500. Bentangkan kepada rakyat berapa ramai orang Melayu yang masih lagi di bawah garis kemiskinan. Betul tuan-tuan, betul. Yalah. Mungkin ada kita tengok tak nampak pun betul ke rakyat kita ada yang susah. Semua utang. Kita pun tahu. Anak kita yang kerja KL. Tuan-tuan pun tahu kan?
yang kerja KL dan sebagainya, kita tahulah. Balik, terpaksa bawa teksi. Isteri malam terpaksa buat kuih. Nak hantar ke kedai besok. Nak hantar ke kedai-kedai. Ini realiti. Sebab itu saya beritahu, saya sebut berkali-kali. Tahun lepas, Kongres Kesatuan Kerja Awam, CPAC, dia punya setiausaha agung, dia buat kenyataan. 60% kaki tangan kerajaan yang gaji dia bawah RM3,000, yang duduk di Lembah Kelang, tak mampu beli rumah. Kalau ada pun dia sewa rumah PPR. Itu realiti. Ya. Jadi tuan-tuan, ibu ayah, hadirin hadirat sekalian, kita sekarang nak buat pilihan. Nak masuk dalam pusingan untuk buat pilihan, nak bagi undi kepada siapa. Saya minta, saya rayu, ya Allah, tolonglah tuan-tuan rakyat Malaysia. Ini kita kali pertama. Dulu kita tak boleh buat perbandingan. Saya cerita sebelum 2008. Sebelum 2008 rakyat tak dapat, tak boleh buat perbandingan. Sebelum 2008 hanya ada Kelantan. Itu pun dia kecilkan Kelantan negeri miskin. Yalah, Kelantan negeri miskin, tak bagi royalti minyak. Bajet Kelantan baru 500 juta. Lebih rendah daripada hutang Tajudin Ramli yang dilupuskan oleh kerajaan. 580 juta. Tapi walaupun dengan 500 juta itulah, kerana ditakdir oleh pemimpin yang amanah, setiap rakyat Kelantan dapat rasa duit 500 juta itu. Antara lain melalui program skim kifalah, skim khairat kematian. Negeri yang pertama yang boleh beri khairat kematian kepada rakyat. Jangan tak perlu pemimpin yang pandai. Yang kita nak pemimpin yang amanah. Ingat tuan-tuan, yang kita nak pemimpin yang amanah. Jadi hari ini kita bertuah, tuan-tuan yang masih hidup pada hari ini, alhamdulillah kita bertuah sebab kita boleh buat penilaian kali pertama sejarah rakyat Malaysia. Kita boleh buat penilaian. Kita ada 4 negeri yang ditakdir selain daripada UMNO PN. Dulu kita tak pernah ada. Kita tak boleh buat perbandingan. Semuanya biru pekat. Tapi kali ini kita ada peluang yang baik sebab kita boleh buat perbandingan. Ada 4 negeri yang ditakdir oleh Pakatan Rakyat. Jadi kena bandingkan dengan betul. Kena bandingkan dengan betul. Maksud saya, bandingkan pencapaian Pakatan Rakyat Selangor selama 5 tahun, bandingkan 50 tahun BN Perintah Selangor. Oh betul. Tak boleh bandingkan Pakatan Rakyat Perintah Selangor 5 tahun bandingkan dengan apa yang Datuk Seri Najib buat di Pekerjaan Persekutuan. Tak boleh lah, itu tak betul. Kita tak pergi Putrajaya lagi. Janganlah orang UMNO, janganlah main. Janganlah nak bodohkan rakyat. Pakatan Rakyat tak pergi Putrajaya lagi. Kalau nak banding dengan cara yang betul, 5 tahun di Selangor bawah Pakatan Rakyat, 50 tahun Selangor bawah BN, betul. Negeri yang sama, hasil yang sama. Dan sekali tak jumpa minyak ataupun emas ataupun petroleum di Selangor. Tetapi kenapa, bagaimana, macam mana boleh dia dan pasukan pemimpin Pakatan Rakyat boleh beli air percuma kepada setiap rumah di Selangor? Itu baru betul. Negeri yang sama, hasil yang sama. Kenapa 50 tahun bawah UMNO tak ada? Kenapa 5 tahun bawah Pakatan Rakyat tak ada? Itu satu contoh. Berapa? 1.3 juta rakyat di Selangor yang dapat 20 meter paru air. Ataupun bersamaan dengan lebih kurang RM11.40. Setiap bulan dalam 4 tahun lebih. Saya tak bawa ambil air saya. Kalau keluarga yang kecil, dulu saya duduk di Calam. Kampung saya di Masjid Tanah, Air Limau, Pulau Limau. Tapi saya duduk di Calam, isteri dan anak. 3 tahun lebih kita orang tak pernah bayar bil air. Tuan-tuan pun tanyalah anak-anak yang duduk di Selangor. Keluarga kecil, tak bayar bil air. Negatif. Bil air negatif, tuan-tuan. Cuma baru-baru ni pasal ada tanam pokok bunga, ada RM1 lebih sikit. Pasal siram pokok bunga.
Faham betul. Bandingkan begitu. Kenapa, bagaimana, macam mana 5 tahun bawah Pakatan Rakyat, negeri yang sama, hasil yang sama, kenapa Tan Sri Khalid boleh buat program skim mikrokredit? Tuan-tuan, negeri boleh beri skim mikrokredit, hasil duit negeri. Boleh tak kita bayangkan? Skim mikrokredit macam kerajaan pusat yang tekun lah. Itu kerajaan pusat, ini negeri boleh bagi skim mikrokredit yang kita panggil limba. Dan kita panggil skim sel. Ibu tunggal, tak tunggal, semua dapat. Orang muda yang jual burger, yang jual nasi lemak, 3,000, 1,500, 5,000. Kalau ikut rekod yang saya ada, hampir 15,000 dah. Rakyat Selangor, yang berbau paten di Selangor dan sebagainya tinggal di Selangor yang dapat faedah, yang dapat pinjaman skim mikrokredit Selangor. Yang dapat skim mikrokredit Selangor. Tak ada. Tak perlu sagaran dan sebagainya. Kalau tekun dia ada juga, dia akan bawa ke mahkamah. Ini tidak. Jadi tuan-tuan cuba bayang. Ini baru betul keadaan yang betul. Saya beritahu ni sebab saya minta tolonglah. Sebab bila datang UMNO kempen dia kata Najib bagi BRIM, Selangor bagi air sebelah ini, Pak Hussein Najib baru bagi BRIM. Pergilah. Nasib baik kau kalah itu ni. Kalau kau tak kalah itu ni, kau nak bagi ni. Betul kan? Tahan dengan ni. Kena ingat. Saya nampak ada banner. Apa dia tulis? Apa BRIM buat apa? Terima kasih PM. Pakatan Rakyat. Pakatan kuat. Kerana Pakatan kuat, BRIM kami dapat. Betul lah. Betul, tuan-tuan. Cuba bayangkan, agak-agak. Cuba bayangkan Selangor 2008 dulu, UMNO menang. Penang Gerakan menang. Kedah UMNO menang. Perak UMNO menang. Agak-agak lah. Ada kena buat apa yang nak buat pada hari ini. Jangan mimpi. Jadi kita kena ingat, ini kuasa kita. Ini kuasa rakyat. Ini dia. Jadi itu cara dia kita nak bandingkan apa lagi. Banyak tuan-tuan sudah dengar. Biasa dengar apa yang program yang kerajaan Selangor buat. Tak boleh bagi tabung warisan anak Selangor, insurans pada anak yang lain di Selangor. Bagi skim khairat kematian pada yang umur 60 tahun ke atas yang duduk di Selangor, daftar kalau meninggal waris dapat 2,500. Kalau ikut rekod saya, rekod 8,000 yang terima waris, waris ni yang terima 2,500. Panjang 4 tahun saya tengok pattern dia lebih kurang 8,000 waris. Anak-anak baik yang dapat ataupun isteri arwah ataupun mendiang yang dapat 2,500. Hari ini dah lebih kurang semenjak program ini diperkenalkan sampai 36,000 waris keluarga yang dapat 2,500. Begitu juga ada hadiah anak masuk universiti. Kita bagi RM1,000. Kalau tengok rekod yang saya ada, lebih kurang juga 8,000 anak-anak Selangor yang masuk IPTA yang dapat RM1,000 hadiah daripada kerajaan negeri Selangor di bawah Pakatan Rakyat. Ini yang saya minta tuan-tuan. Dia kena betul buat kaedah nak bandingkan. 5 tahun bawah Pakatan Rakyat, 50 tahun bawah PN, negeri yang sama, hasil yang sama, tapi kenapa, macam mana, bagaimana bawah Pakatan Rakyat takbir Selangor boleh beri semua ini? Kenapa 50 tahun dulu dia tak teringat pun nak bagi ni, yang dia tahu nak ingatkan, yang dia tahu nak kayakan keluarga dan suku sakat. Atau nak banding ke mana-mana ni? Baik. Bandingkan 5 tahun Selangor bawah Pakatan Rakyat, bandingkan dengan negeri yang ditakbir oleh BN yang kaya. Mana? Melaka? Boleh? Selangor lawan Selangor banding dengan Melaka boleh? Tak boleh Tak setuju? Okey, mungkin tuan-tuan pun tak setuju lah. Mungkin sebab pendapatan negeri Melaka pun lebih kurang macam pendapatan Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Lebih sikit dia daripada Bandaraya Petaling. Dah hutang banyak. Okey, kita bandingkan negeri BN yang kaya. Jom! Negeri BN yang kaya. Setuju? Setuju Negeri BN yang kaya semua. Bandingkan negeri Pakatan Rakyat yang kaya Selangor. Jom ada air percuma. Jom bagi skim mikrokredit. Jom bagi hadiah anak masuk universiti. Jom bagi tawar. Jadi inilah dia cara betul nak banding. Ini baru cara betul nak banding. Ini saya nak bantu sikit sebab Pulau Pinang. Saya ingat tuan-tuan mudah dengar apa yang dibuat oleh kerajaan di bawah kepimpinan Lim Kuasa.
Ha? Dia kata habislah Islam, Melayu dan sebagainya. Ini tuan-tuan pun tahu lah. Ini cerita orang Melayu kena halau daripada pulau ni bukan zaman Pakatan Rakyat. Ini pun tuan-tuan pergi Penang pun tahu lah. Melayu hilang dekat pulau ni lama dah zaman gerakan. Ini jangan tipu. Cakap jujur. Kita orang Islam cakap jujur. Tanya betul-betul. Orang Melayu hilang di Pulau Pinang tu bawa Penang atau bawa Pakatan Rakyat. Saya nak kongsi satu saja. Di Pulau Pinang. Zaman gerakan, zaman UMNO gerakan di Pulau Pinang. Nak buat kompleks mahkamah syariah. Minta kerajaan negeri cari. Kerajaan negeri, gerakan Barisan Nasional. Gerakan UMNO dan Barisan Nasional lah. Saya cari, tak jumpa. Tak jumpa sana. Nak buat kompleks mahkamah syariah, tak jumpa. 11 tahun. Cari, tak jumpa. Cari, tak jumpa. Yalah, semua dia dah ambil. Yang ada dia nampak dalam laut, ada dalam laut. Alhamdulillah, zaman Pakatan Rakyat di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng. Tanah di Georgetown. Bukan di mainland, tuan-tuan. Bukan di tanah besar. Di pulau. Di Georgetown. Nilai dia 80 juta. Lim Guan Eng serahkan untuk didirikan kompleks mahkamah syariah. Kalau saya bohong ni, kata pergi semak lah ni. Ceramah dia tak boleh kelentong-kelentong ni. Ni tengok. We check fakta tadi. Betul tu tak? Jadi besar. Usahlah nak cakap. Pakatan Rakyat akan gadaikan orang Melayu, orang Islam dan sebagainya. Mana masjid yang ditutup? Mana surau yang ditutup? Ha? Jangan. Apa pula kita ni Pakatan Rakyat ni nak pergi Putrajaya? Ni logik. Pakatan orang dengar. Kita ni Pakatan Rakyat ni nak pergi Putrajaya. Kita dah tahu orang Cina, orang bukan Islam, orang di Sabah